Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua di rumah? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah bertemu kita dalam rancangan Perlis Mengaji slot kelas SAPPS, Sekolah Agama Petang Perlis. Hari ini adik-adik bersama dengan Ustazah, saya Ustazah Rohana binti Ismail, guru SAPPS berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Datuk Ahmad Musa Perlis. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa, belajar dan juga doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk akhlak tahun 3, pelajaran 2 iaitu akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir pembelajaran insya-Allah adik-adik akan dapat yang pertama mengetahui jasa dan pengorbanan Rasulullah, yang kedua menyatakan cara berakhlak terhadap Rasulullah, yang ketiga menjelaskan hikmah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat menyatakan akibat tidak berakhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu akhlak? Akhlak ialah sifat peribadi dan juga tingkah laku seseorang manusia. Dan siapa pula Rasulullah? Rasulullah adalah rasul yang diutuskan oleh Allah. Rasulullah ialah Nabi Muhammad bin Abdullah, dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi diberi gelaran Al-Amin. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama dengan Ustazah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mukadimah terhadap akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Imran ayat 31. Berdasarkan ayat tadi, berakhlak kepada Rasulullah merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berakhlak terhadap Rasulullah menjadi satu kewajipan kepada kita semua umat Islam. Seterusnya, unit 1, jasa dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, mengajak manusia ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai cara. Banyak cara dakwah Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang kedua, menyelamatkan kehidupan manusia daripada kehancuran. Baginda sallallahu alaihi wasallam menempuh pelbagai penderitaan dengan sabar dan redha demi kebaikan hidup manusia. Sepanjang dakwah Nabi Muhammad menerima tentangan yang hebat daripada umatnya. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar dengan dakwahnya. Seterusnya, yang ketiga, pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu menyempurnakan akhlak yang mulia dalam kalangan manusia dengan menunjukkan contoh tauladan yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya Allah telah mengutuskan aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi contoh tauladan akhlak yang mulia. Jadi kita selaku umatnya hendaklah mengikut segala akhlak-akhlak yang baik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berusaha dan bertawakal kepada Allah. Setiap apa usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sentiasa bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, menyampaikan isi kandungan wahyu sebagai panduan hidup untuk difahami dan dilaksanakan. Dan yang keenam, baginda sallallahu alaihi wasallam menempuh pelbagai penderitaan dengan sabar dan redha demi kebaikan hidup semua manusia. Jasa dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Yang bermaksud, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini supaya aku memberi amaran dengannya kepada kamu dan juga kepada sesiapa yang telah sampai kepadanya seruan Al-Quran itu. Surah Al-An'am ayat 19. Khususnya adik-adik, mari kita melihat kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tentangan yang hebat dalam berdakwah di Mekah, baginda mengalihkan tumpuan dakwahnya kepada kabilah-kabilah di luar Mekah. Taif dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai destinasi pertama untuk menyebarkan dakwahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh anak angkatnya iaitu Sayyidina Zaid ibnu Harisah. Baginda bersama dengan Zaid ibnu Harisah berjalan menempuh panas terik matahari melebihi 90 km. Panas terik padang pasir tidak sedikit pun melemahkan semangat juang mereka, malah terus mengukuhkannya. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan bertemu dengan pemuda-pemuda Bani Saqif. Dakwah baginda tidak diterima, bahkan diherdik dengan kasar oleh pemuda-pemuda Bani Saqif. Tidak cukup dengan itu, mereka mengupah kanak-kanak nakal yang membaling dan menghujani batu kepada baginda sehingga baginda terluka. Dakwah Nabi mendapat tentangan daripada penduduk Taif. Apabila Rasulullah SAW merintih, Jibril diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menawarkan dan memusnahkan kota Taif. Rasulullah SAW tidak membenarkan Jibril untuk bertindak, malah menguatkan iltizam untuk bersabar terhadap mereka. Baginda hanya mendoakan supaya Allah memberikan petunjuk kepada penduduk Taif dan supaya Allah akan melahirkan dari zuriat-zuriat mereka orang-orang yang beriman. Seterusnya, kita melihat kepada tajuk cara berakhlak terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama, mentaati Rasulullah SAW. Yang kedua, mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Yang kelima, meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Dan yang keenam, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Cara berakhlak terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama, mentaati Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Sesiapa yang taat kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau berduka cita, wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutuskanmu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan. Surah Al-Nisa ayat 80. Daripada ayat yang dibacakan tadi, kita hendaklah mentaati Rasulullah SAW. Mentaati Rasulullah SAW
menjadi kewajipan kepada kita semua. Cara berakhlak terhadap Rasulullah SAW yang kedua iaitu mencintai Rasulullah SAW. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak beriman sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya adik-adik, kita memang mencintai ibu ayah kita, kita mencintai diri kita mencintai kawan-kawan kita. Tetapi cinta kepada Rasulullah SAW hendaklah melebihi daripada cinta kita kepada orang lain. Seterusnya, cara berakhlak terhadap Rasulullah SAW yang ketiga, mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Ya adik-adik, dalam kehidupan seharian kita hendaklah memperbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga hendaklah membanyakkan berdoa kepada Nabi Muhammad dan juga keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, cara berakhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat iaitu mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ya adik-adik, daripada berakhlak terhadap Rasulullah yang keempat ini, iaitu mencontohi akhlak Rasulullah, kita hendaklah mencontohi semua akhlak-akhlak yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Antaranya, Rasulullah sewaktu kecil tidak pernah bercakap bohong. Nabi sentiasa jujur dan amanah dalam setiap perkara yang dilakukan oleh baginda. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengikuti cara berakhlak Rasulullah SAW. Baiklah, seterusnya cara berakhlak terhadap Rasulullah SAW yang kelima, iaitu meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, tugas seorang Rasul adalah menyampaikan dan menyebarkan agama Islam. Kita seharusnya meneruskan warisan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga hendaklah berhati-hati agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak ada sumbernya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan segala perkara kebaikan. Oleh itu, kita hendaklah mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkan sesuatu perkara yang baik. Seterusnya, cara berakhlak terhadap Rasulullah SAW yang keenam iaitu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sentiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian seperti membaca basmalah ketika makan, menghormati orang tua dan lain-lain. Ya adik-adik,
banyak lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang boleh kita lakukan sepanjang kehidupan seharian kita. Antara lain, adik-adik boleh tengok gambar ini, iaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, gambar apa ni? Gambar solat berjemaah. Selain itu, solat berjemaah juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Seterusnya iaitu solat tahajud, iaitu solat tahajud di tengah malam. Yang seterusnya, Nabi Muhammad SAW juga sentiasa berwuduk, sentiasa berada di dalam keadaan yang wuduk. Dalam kehidupan kita, kita hendaklah disunahkan untuk sentiasa berwuduk. Baiklah, seterusnya gambar bersedekah. Dalam kehidupan kita, kita hendaklah sentiasa bersedekah walaupun dengan jumlah yang kecil. Contohnya sehari RM1 pun dah cukup. Janji kita bersedekah kepada orang yang memerlukan. Seterusnya, sunnah Nabi Muhammad juga, Nabi sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah adik-adik, seterusnya kita lihat kepada kelebihan berakhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita berakhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, mendapat kecintaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencintai Nabi, maka Allah akan mencintai kita dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dan yang kedua, mendorong untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita berakhlak terhadap Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW seperti yang Ustazah beritahu tadi. Dan yang ketiga, membentuk akhlak yang mulia. Sekiranya kita berakhlak kepada Rasulullah SAW, secara automatiknya kita akan membentuk akhlak mulia pada diri kita. Dan yang keempat, mendapat pahala. Segala perkara yang kita lakukan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapat banyak pahala. Seterusnya, kesan tidak berakhlak terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama, sekiranya kita tidak berakhlak terhadap Rasulullah SAW, kita akan dimurkai Allah. Yang kedua, mendorong untuk melakukan kejahatan. Sekiranya kita tidak berakhlak terhadap Rasulullah, kita sentiasa akan terdorong kepada melakukan perkara kejahatan. Contohnya, tidak solat, suka mencuri, bercakap tidak benar, tidak amanah dan sebagainya. Dan yang ketiga, jauh daripada syafaat Rasulullah SAW. Di akhirat nanti, sekiranya kita tidak berakhlak terhadap Rasulullah SAW, Nabi tidak akan memberi syafaat kepada kita. Rugilah kita. Okey, yang keempat, berleluasanya bid'ah dalam urusan agama, iaitu berlakunya penambahan dalam urusan agama yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Berakhlak kepada Rasulullah SAW merupakan kewajipan kepada kita semua. Oleh itu, marilah sama-sama kita mengamalkan segala akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita semua. Dengan itu, berakhirlah pengajian kita pada hari ini. Ustazah harap kita dapat mengambil iktibar daripada tajuk berakhlak kepada Rasulullah SAW. Sedikit pesanan daripada Ustazah, gunakanlah kesempatan ini untuk adik-adik terus menuntut ilmu serta membantu ibu ayah di rumah. Jangan lupa
jaga kesihatan, jaga keselamatan, duduk di rumah. Dan yang terakhir, jangan lupa like dan share video ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.